Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini tajuk cukup hebat tuan-tuan. Muhyiddin kantoi sekali lagi. Kali ini saudara dia kantoi menipu kerana sebelum ini beliau mengatakan bahawa beliau dipanggil oleh pihak SPRM kerana kononnya beliau menjadi saksi untuk projek Jana Wibawa yang kononnya diuruskan oleh Kementerian Kewangan, dan beliau mengatakan bahawa beliau selaku Perdana Menteri hanya sebagai saksi kepada kes tersebut. Dia meletakkan beban kesalahan kepada orang lain. Hari ini tuan-tuan, selepas beliau mengeluarkan kenyataan kes dalam siasatan, dia keluarkan kenyataan sedemikian rupa. Hari ini kita lihat SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan menjelaskan bahawa Muhyiddin adalah suspek utama dalam kes tersebut, bukan saksi. Nauzubillah min zalik. Tapi kita harap memang dia jadi saksi utama, jadi tertuduh dan suspek utama. Janganlah sampai dia jadi saksi saja, sebab dia ternyata bukan saksi. Saksi ni kalau duit masuk dia tak merasa duit tu. Ini boleh jadi saksi tuan-tuan. Tapi masalahnya tuan-tuan, ini saksi yang paling banyak mendapat keuntungan akibat daripada kesaksian dia. Memang dia betul-betul saksi tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dengan pendedahan yang dibuat oleh pihak SPRM ini, hampir pasti tuan-tuan tidak lama lagi kita akan berkenalan dengan kluster mahkamah baru. Sebelum ni kau bukan main lagi, bukan main lagi tuan-tuan. Dia hina Datuk Seri Najib, hina Datuk Seri Zahid, hina pemimpin-pemimpin UMNO yang telah menjadi apa yang dipanggil sebagai mangsa pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan berniat jahat. Hari ini tuan-tuan, hari ini dia sudah hampir pasti menjadi sebahagian daripada kluster mahkamah. So macam mana Abang Din? Itulah, bila ada kuasa jangan salah gunakan kuasa. Bila ada kuasa, beringat bahawa kita bukan menjadi pemimpin ataupun orang nombor satu sampai bila-bila. Dalam parlimen bukan main lagi. Dia ingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata kamu tidak akan duduk di atas selama-lamanya. Tapi masa dia jadi Perdana Menteri, bila dia aniaya Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO, pemimpin UMNO, tak pernah pun dia ingat bahawa satu hari nanti dia akan duduk di bawah balik. Tuan-tuan, inilah desa saudara, bak kata orang tu hukum karma tuan-tuan. Bila kita aniaya orang, mungkin orang yang dia aniaya macam Datuk Najib tak boleh nak kenakan dia, sebab Datuk Najib pun duduk dalam penjara, Mungkin orang macam Datuk Zahid pun tak ada kuasa nak menganiaya dia, tetapi disebabkan kebodohan dia sendiri menayangkan kekayaan luar biasa dirinya dan partinya, maka akhirnya bila mereka menyogok secara besar-besaran pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15, akhirnya berlakunya penangkapan gambar, pengambilan gambar, pengambilan video, pengambilan majlis angkat sumpah, wallahi saya undi PAS, dan macam-macam bukti-bukti yang akhirnya membawa kepada penahanan suspek-suspek dan pengambilan
keterangan daripada orang yang disogok. Ada 90 orang yang telah bersetuju untuk memberikan keterangan kepada pihak SPRM bagi membantu proses pendakwaan mereka-mereka yang telah menyogok. Dan ada 10 orang kontraktor-kontraktor yang menikmati projek. Sebenarnya dia orang ni bukan menikmati projek, dia orang baru dapat kertas yang kononnya dia dapat projek. Last kali banyak yang dibatalkan, tuan-tuan. Aduh, kesian. Geleng kepala. Memang patut pun dia orang ni memberikan kerjasama untuk mengenakan orang yang sepatutnya kena. Dulu bukan main lagi berlagak suci, hari ni kau hadaplah apa yang bakal dihadapi selepas ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya yakin ramai yang nak bertanya soalan tentang isu ni. Saya buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh jawab isu ni, boleh tanya tentang isu ni, atau bertanya dengan apa juga isu lain. Hari ni banyak juga orang bertanya dengan saya, kan? Ini dah lepas, dah boleh bertanding ni, macam mana, what's next? InsyaAllah malam ni kita akan jawab, kan? Kalau ada sesiapa yang nak bertanyakan, kalau tulis kat ruangan komen boleh. Tetapi kalau nak saya jawab, nak pasti jawapan tu ada, tolong hantar soalan anda di nombor WhatsApp 0113595404. 0113595404. Tuan-tuan, ramai yang bertanya dengan saya. Sekarang ni saya dah jadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Adakah saya akan meneruskan memberikan pencerahan, penerangan seperti mana yang saya buat sebelum ni? Saya nak beritahu tuan-tuan, saya MT ke, saya tak MT ke, saya ada isi ke, saya tak ada isi ke, MT tu MT lah, tuan-tuan, MT. Saya tak kira lah jawatan apa, kan, ketua bahagian ke, ketua pemuda ke, ada juga yang suruh tanding naik presiden ke, InsyaAllah tuan-tuan, bagi saya engagement kepada ahli-ahli akaumbi penting, penting. Jadi saya akan teruskan engagement ini, saya akan teruskan memberikan penerangan, pencerahan, cuma mungkin keadaan dia bertukar-tukar lah, tuan-tuan, kalau kita dah ada facilities, dah boleh gunakan facilities Ibu Pejabat UMNO, mungkinlah tak adalah kita buat live daripada studio cabuk macam ni. Betul tak? Mungkin kita buat live daripada studio pemuda ke, kita buat live daripada studio Ibu Pejabat UMNO ke, studio BN Coms ke, ataupun studio Pumas ke, kan? Tengoklah keadaan macam mana akan datang. Tapi insyaAllah, saudara, ada je isu yang perlu dijawab, saya akan jawab. Tak kira lah apa jawatan yang saya pegang, kerana jaminan saya, kalau saya tak ada jawatan pun, saya akan buat kerja-kerja ni, insyaAllah, tuan-tuan. Selagi ada masa. Kadang-kadang kalau sibuk tu, saudara, faham je lah. Macam 2 hari sudah kita tidak ada live. Sebabnya saya menghadiri mesyuarat cawangan, jadi tak boleh nak buat live, dan kebetulan pula saya ketua cawangan, dan ketua cawangan syarat dia tak boleh berucap sebelum proses pengundian. Jadi mengundi dululah, kan. Tapi lepas tu orang minta berucap, kita berucap jugalah, lepas pengundian tak ada masalah. Ini antara syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Saya minta semua akaumbi patuhi, patuhi, walaupun saya geram dengan setengah-setengah orang ni tapi pasal Jawatan Kuasa Pemilihan kata tak boleh mengata. Sebenarnya kalau nak faham perkataan mengata ni, tak boleh buat fitnah, tak boleh mengeji, kan. Tapi kalau orang tu memang keji sifat dia sepatutnya dibolehkanlah mengeji. Kalau tak keji orang yang sifat keji ni, maka orang yang keji ni akan diambil menjadi pemimpin, dan akhirnya parti kita rosak. Tapi arahan Jawatan Kuasa Pemilihan tak boleh mengeji, tak boleh mengata.
Mengata ni pun pening juga kita. Dia kata tak boleh mengata. Kalau mengata benda yang betul pun kira mengata juga. Maknanya dalam arti kata lain tak boleh cerita, tak boleh cerita tentang orang lain. Dia kata memuji boleh. Aduh. Pening juga tuan-tuan. Memuji boleh. Okeylah. So kita kena cari jalan cari jalan macam mana kita nak puji calon-calon kita ni. Mengata tak boleh, mengeji tak boleh, memfitnah lagi lah tak boleh. Itu kita setuju lah, memfitnah tak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang tuan-tuan rasa jadi calon ni perangai dia tak baik, tuan-tuan carilah sendiri. Saya dah tak boleh kata benda-benda yang tak baik sampai 19 hari bulan Mac, 1 hari selepas pemilihan di peringkat bahagian dan peringkat pusat tamat, kita masih lagi tidak boleh langgar syarat-syarat ni. Itu mukadimah saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 011 3595 4044. Silakan. Okey, Tok. Soalan studio dulu soalan studio. Okey. Okey, Tok. Kepada Jana Wibawa tadi. Jana Wibawa. Okey. Jadi orang PN sangat marah tu kerana memfitnah Muhyiddin sebab idea tu bukan datang daripada Muhyiddin tu. Daripada MOF tu. Tapi dia mengaku dia yang memilih. Dia sebab dia nak menolong. Betul lah. MOF buat kerja untuk siapa? Untuk Perdana Menteri. Kalaulah kerja tu ideanya datang daripada MOF, atas arahan Perdana Menteri ke, tak arahan Perdana Menteri ke, tapi kalau Perdana Menteri yang memilih, adakah komisen diberikan kepada MOF? Mestilah bagi pada Perdana Menteri yang memilih. Ini bukan saya cakap, dia yang tulis. Dia yang cakap, dia yang memilih, mengesyorkan. Betul tak? Dan hari ini Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia mengeluarkan kenyataan mengatakan ahli-ahli dia tak dapat. Siapa yang dapat? Mungkin kena tanya dengan orang yang berkhidmat dengan beliau di Muhyiddin Charity Golf. Sebab rata-rata yang dapat itu adalah mereka-mereka yang terdiri daripada pemain-pemain golf yang mendukung Muhyiddin selama hari ini. Kenapa dia tak bagi kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putra? Kenapa bagi kepada mereka-mereka yang sering menyertai charity golf Muhyiddin Yassin, sering memberi sumbangan kepada program-program charity golf Muhyiddin Yassin? Dan siapa yang mengatur-ngaturkannya? Itu yang akhirnya membuktikan bahawa Muhyiddin ialah suspek, bukannya saksi. Kena jelas tu. Kalau tak percaya, tengok tak lama lagi. Siapa yang akan didakwa? Takkanlah yang didakwa tu saksi. Mestilah yang didakwa tu suspek. Okey? Kononnya tu dia setuju sebab kerana pada waktu itu COVID-19 banyak yang terkesan teruk tu. Tapi sehingga sekarang ramai kontraktor yang terkesan tu. Betul. Bukan setakat kontraktor terkesan, orang yang diarahkan duduk di rumah tak boleh cari makan secara sempurna sampai ke hari ini nak mampus. Minta maaf cakap lah. Tak pernah dalam sejarah 61 tahun BN memerintah negara ni rakyat mengemis nak minta KWSP. Tak pernah. Kita dah bagi kali pertama air sinar, membantu sekejap, tapi tak boleh selesaikan masalah. Rakyat merayu, merintih, minta air citra pula. Hari ni rakyat minta supaya diluluskan air citra kedua. Sebab apa? Sebab nafsu serakah rakus Muhyiddin nak mengekalkan kedudukan kursi Perdana Menteri dia. Dia lockdown satu negara, dia tutup
pintu ekonomi kita. Hanya sebahagian kecil yang essential services dibuka. Tapi orang biasa pun terkesan. Orang biasa terpaksa ambil duit alok. Apatah lagi peniaga-peniaga, ramai terkesan. Akhirnya yang dapat manfaat orang-orang yang menyertai charity golf. Ini belum lagi kita cerita dia tutup semua sekali, tapi ada padang golf dibuka hanya untuk geng-geng dia. Tu aku belum cakap lagi. Special tu. Special treatment. Red carpet. Tapi tak ada, dia bentang red carpet kat padang golf tu. Tapi dikala orang tak boleh main, dia boleh main. Ada juga. Kita tahu jugalah, bukan kita tak tahu. Betul tak? Okey? Betul. Semasa darurat itu tu, adakah bajet-bajet tu dia perlu minta dengan Perdana Menteri Kewangan tu? Itu sebabnya dia daruratkan negara ni. Sebab apa dia daruratkan negara ni? Supaya dalam tempoh darurat itu, apa yang diluluskan dalam bentuk direct nego project, di bawah ordinan darurat, perbelanjaan kerajaan ketika tempoh darurat itu tidak perlu dibawa untuk dibentangkan ke dalam parlimen untuk mendapatkan kelulusan. Itu sebabnya mereka menggunakan ordinan darurat. Hari ni dia nak blame pula Tengku Zafrul. Sedangkan Tengku Zafrul hanya Menteri Kewangan di bawah kekuasaan dia. Tengku Zafrul diarahkan oleh Muhyiddin, sudah pastilah dia kena buat. Kalau tidak, dia kena pecat. Dia Menteri Kewangan, Muhyiddin yang lantik. Tapi kalau dah yang memilih itu, dia mengaku dia yang memilih, dia yang mengesyorkan kontraktor mana nak dipilih. Kalau orang nak bagi something, dia takkan nak bagi kepada orang yang menjalankan tugas atas arahan orang yang memilih. Pakailah otak. Orang yang tak bukan kontraktor pun boleh. Tok, semasa dia mengesyorkan kontraktor tu, dia tak pernah bincang ke dengan persatuan kontraktor yang sedia ada tu? Macam mana? Dia tak pernah berbincang. Rungutan daripada persatuan kontraktor, mereka tak dapat pun job ni. Itu yang hari ni kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh time ni nak minta bantuan ni. Time live janganlah minta bantuan. Aduh, dah pukul 11 ni. So apa tadi? Presiden ni sudah mengeluarkan kenyataan bahawa anggota-anggota Persatuan Kontraktor Malaysia tidak mendapat manfaat daripada projek Jana Wibawa tu, dan mereka bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak SPRM walaupun belum dipanggil. Ada tawaran. Ada tawaran. Kau faham je lah. Betapa marahnya dia orang ni. Sebab cerita-cerita kontraktor dapat job ni last kali berlega di kalangan orang-orang yang main golf dengan Muhyiddin, orang-orang yang mengatur, yang membagi sumbangan-sumbangan pada Muhyiddin, yang menjadi kontraktor yang berpersatuan ni tak merasa. Bila tak merasa, itu yang datang minat untuk membantu siasatan. Siap sedialah kau. Okey, Datuk. Setelah diumumkan yang Datuk telah pemecatan Datuk telah dibatalkan dan Datuk boleh bertanding, apa perancangan Datuk sekarang? Perancangan banyak perancangan. Kemungkinan besar di peringkat bahagian ini saya akan menawarkan diri untuk bertanding ketua bahagian. Saya dah berbincang dengan kawan-kawan. Mantan ketua bahagian Datuk Aziz Karpawi pun dah panggil. Dan kita dah berbincang. Dan beliau sudah menyatakan sokongan padu dia bersama dengan kawan-kawan untuk saya menawarkan diri kali ini. Saya ucap jutaan terima kasih lah kepada bekas Timbalan Menteri Pengangkutan
yang juga merupakan bekas ketua UMNO bahagian. Cuma ialah ketua bahagian sedia ada ni masih nak menawarkan diri. Dan kita pun tahu dalam pemilihan kita ini ada usaha daripada pihak-pihak sebelah sana cuba untuk mengambil alih parti. Kebetulan pula di bahagian saya ni orang kuat Isyamuddin, itu bahagian dia. Jadi saya rasa bertanggungjawab lah untuk memastikan bahawa usaha untuk mengekang geng-geng Isyamuddin ni dapat kita elakkan lah daripada berlaku. Dan bila saya dah ada lesen, saya menawarkan diri lah. Umur pun dah 50 tahun, dah tiba masa lah. Okey Datuk. Okey. Datuk baru memenangi jawatan ketua cawangan tanpa bertanding. Apakah kelebihan yang Datuk rasa boleh membawa kepada kemenangan Datuk di peringkat bahagian? Pertamanya, saya ucap jutaan terima kasih lah kepada ahli-ahli UMNO di Bandar Seri Gading kerana telah memberikan mandat kepada saya untuk kembali menjadi ketua UMNO cawangan tanpa bertanding. Dan saya rasa hari ini salah satu sebab kenapa saya perlu menggalas tanggungjawab ni, kerana pertama sekali faktor kesihatan ketua bahagian sedia ada yang menawarkan diri semula. Setakat ni baru seorang je menawarkan diri, iaitu Datuk Ali Sheikh. Dan beliau agak uzur, tapi yalah, kita pun tahu bahawa antara orang yang mendorong beliau untuk bertanding semula ni ialah orang yang dia dokongi, iaitu Datuk Seri Isyamuddin. Maka zalimlah saya kalau biarkan orang yang dah tak larat ni untuk memimpin bahagian. Sedangkan bahagian ini baru saja kita di peringkat parlimen kita tewas, Jadi sewajarnya lah kita kena ada nafas baru. Kita dah pernah bagi peluang kepada Datuk Ali untuk memimpin peringkat bahagian. Namun walaupun kita menang di peringkat DUN dalam pilihan raya negeri yang lepas, kita menang dua seat. Di peringkat pilihan raya negeri, kita kedua-dua seat tu kalau campur kita menang 4,000 lebih. Tetapi baru-baru ini kita tewas 4,000. Maknanya 8,000 lebih lari. Jadi saya yakin dengan pengalaman yang saya ada, pengalaman bukan hanya pengalaman dari segi bak kata orang tu memimpin dalam kerajaan pun pernah. Saya pernah duduk sebagai panel pemikir Jabatan Haiwan Khas 7-8 tahun. Saya pernah duduk di Kementerian Kementerian Keuangan sebagai pengarah komunikasi. Saya rasa pengalaman yang saya ada, pernah duduk dengan pembangkang pun saya pernah 6 tahun. Pernah menjadi ahli majlis kerja pimpinan tertinggi Parti Keadilan. Saya pernah menjadi ahli majlis tertinggi UMNO. Pengalaman dalam politik saya semenjak umur saya 15 tahun. Sekarang ni dah 35 tahun. Kali pertama saya pakai baju putih seluar hitam dengan beri merah tahun 88. So 35 tahun dalam politik, saya rasa saya bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai ketua UMNO bahagian Seri Gading yang baru. Dan kalau kita nak buat perubahan, takkan kita nak gunakan kaedah yang sama. Dalam erti kata lain, kalau nak dapatkan hasil yang berbeza, takkan nak guna orang yang sama dengan kaedah yang sama. Maknanya kena cubalah guna orang lain, guna kaedah lain dalam cuba memenangi balik kerusi Seri Gading. Dan dalam masa yang sama juga, kelebihannya kalau saya menawarkan diri di Seri Gading ni,
Kalau ikutkan hari ini kita berada dalam kerajaan perpaduan. Dan kerusi di Seri Gading ini adalah kerusi yang dimenangi oleh Parti Amanah. Jadi kalau misalnya ketua bahagian hari ini meneruskan khidmat dia sebagai ketua bahagian, ketika BN meletakkan calon pun, beliau tidak terpilih sebagai calon. Apatah lagi hari ini selepas bekerjasama dengan PH, sudah pasti kalau kita buat pengagihan kursi, Seri Gading itu antara kursi yang sepatutnya diserahkan kepada PH. Tetapi kalau ada calon yang bak kata orang tu calon tokoh nasional, macam saya ni dah kira macam tokoh nasional lah, saya ahli majlis kerja tertinggi UMNO, orang kenal kan. Jadi kemungkinan besar kursi tu kita boleh dapat dengan negotiation dengan Amanah. Mungkin tempat lain kita bagi, kita boleh dapat kursi Seri Gading tu balik. Jadi mudah sikit. Ini untuk generasi-generasi akan datang. Contohnya untuk tokoh muda macam Ketua Pemuda sekarang ni, dia Adun Payani. Kalau lepas ini saya dapat kursi Seri Gading tu, saya dapat kembalikan untuk UMNO bertanding di situ. Kalau kita menang, lepas tu pewaris pengganti kita, macam YB Datuk Najib Samuri, ada peluang untuk menggantikan dan bertanding di situ. Tapi kalau letak calon sedia ada ataupun ketua bahagian sedia ada, pertama sekali time kita bertanding, kita memerintah pun, beliau tidak dipertimbangkan sebagai calon. Jadi nak letak dia sebagai ketua bahagian, sudah pastilah kursi tu takkanlah dirampas daripada, ataupun tidak ada sebab untuk kita tarik kursi daripada Amanah diserahkan kepada beliau. So rugilah UMNO bahagian Seri Gading. Kita tak cakap bahawa Amanah akan melepaskan kursi dengan mudah, tidak. Tetapi kurang-kurangnya, kalau katalah saya ketua bahagian, dan kita ada hubungan baik dengan Amanah, mungkin kita boleh berbincang untuk switch ataupun swap. Amanah ambil tempat lain, kita ambil Seri Gading. Ini mungkin boleh dipertimbangkan sebab calon Amanah di sana pun dah berumur juga, YB Amin Huda, yang juga merupakan ketua Amanah Negeri Johor. So bukan calang-calang penyorah, dia ketua Amanah Negeri Johor. Kecuali kalau ada perbincangan dan ada tokoh besar yang bertanding di situ, adalah peluang untuk kursi Seri Gading tu kembali untuk ditandingi oleh Barisan Nasional. Kita kena fikir pasal parti. Selepas tu Najib nak bertanding ke, ataupun ketua wanita UMNO, Kak Anim nak bertanding ke, itu mudah. Okey? Nah, Datuk, adakah Datuk akan bertanding di peringkat pusat? Buat setakat hari ini, saya akan bertanding sebagai ketua UMNO bahagian lah, saya rasa. Setakat inilah, belum lagi ada bak kata orang tu kan. Kalau sebab kita nak parti kita ni selamat, kita nak parti kita selamat. Macam-macam orang cakap, ada yang suruh saya bertanding ketua pemuda. Kalau nak ikut hati saya, setakat ini ada seorang dia calon, Arman Azhar, nak bertanding ketua pemuda. Kalau ikut saya takkan biarkan orang macam Arman ni bertanding. Jadi kalau ikut hati saya, memang saya akan isi borang bertanding ketua pemuda. Tetapi sudah ada pengumuman daripada
Saudara Hasmuni untuk bertanding juga. Cuma dia belum isi borang. Cuma dia belum isi borang. Pastilah dia pun ada kira-kira dia juga. Kita pun tengok boleh menang ke tak boleh menang. Kalau tiba-tiba tak boleh menang, Arman yang jadi ketua pemuda, saya tak boleh nak komen lah apa akan jadi pada pemuda UMNO selepas ni. Sebab saya tengok kawan-kawan yang nak bertanding Esko pun menjadi tawar hati bila tengok tidak ada calon yang berwibawa untuk menawarkan diri sebagai ketua pemuda UMNO. Setakat ni baru 15 orang setakat semalam yang bertanding Esko. So this thing is very serious. Dan pemuda UMNO ni sepatutnya menjadi pelapis parti. Dan parti kena ada pelapis yang mampu untuk memimpin parti di masa akan datang. Dan pemuda tidak boleh biasa-biasa. Kurang-kurang dia mesti lantang macam saudara Ashraf, mesti ada tarikan untuk anak-anak muda, macam KJ ada magnet, itu sebab kita menang pilihan raya umum yang ke-14, sebab ada magnet, boleh tarik orang muda. Mesti ada watak macam tu. So nak carry pos ketua pemuda ni is not an easy task. Orang tu kena nampak berani, kena nampak lantang, kena berani ambil risiko. Package tu kita ada, tapi boleh masuk. Tapi kalau satu tim ada 2 orang masuk, last kali takut Arman yang menang. So kena, kita kadang-kadang ya, kalau nak ikutkan memang patutlah kita masuk, tapi kita pun kena ambil kira tentang pemilihan pemuda ni akan berlaku seminggu awal. Kalau misalnya pasukan pemuda kita tewas, naib-naib presiden kita akan tewas, MKT kita juga akan tewas. Itu sebab kita kena pastikan pasukan kita, calon ketua pemuda kita kena menang, calon ketua wanita kita kena menang, calon ketua puteri kita kena menang. Kalau geng-geng diorang ni menang, maka seminggu selepas itu jahanam lah naib presiden kita, jahanam lah kita punya MKT. Jadi peluang untuk singkirkan presiden parti, peluang untuk singkirkan timbalan presiden parti sangat cerah. Dan akhirnya ianya akan menyebabkan parti kita ini 30 orang MP-nya akan dibawa untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, atau dibawa untuk bekerjasama dengan Bersatu dan PAS untuk membentuk kerajaan. Akhirnya tamatlah riwayat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini kita kena faham. Ada juga yang kata, kenapa tak bertanding naik presiden terus? Ada juga yang berkata. Tapi kalau presiden dah tetapkan 3 orang tu, kalau masuk orang yang ke-4, nescaya akan pecah lah. Undi 3 orang tu tak solid. Kalau tim kita lebih daripada 4 orang ataupun lebih daripada 3 orang bertanding, saya pun boleh masuk. Peluang nak menang tu lagi cerah berbanding nak menang lawan ketua pemuda. Sebab makcik-makcik yang tengok apa live kita 4 tahun setengah ni, ketua wanita cawangan, ketua cawangan, ketua puteri, ketua pemuda. Kalau kita bertanding pemuda, puteri tak boleh undi kita, ketua cawangan tak boleh undi kita, kakak-kakak yang selalu selfie dengan kita tak boleh undi kita,
Semua pemuda je lah. Semua pemuda je lah. Pemuda ni pula kalau yang baru mungkin tak kenal kita. Tapi kalau kita pun dia tak kenal, yang lagi dua tu pun mungkin dia tak kenal ke. So dalam politik ni macam-macam boleh berlaku, kan? Jadi kita buat masa ni kita tumpukan di bahagian saja. Kita dalam politik ni kita kena ikut presiden kita, kan? Apa juga keputusan presiden, sami'na wa ata'na, kan? Kita kena akur. Penting, kan? Okey? Okey, Datuk. Pada usia 20-an ni, dan pada pandangan Datuk, bolehkah Datuk menarik minat pemuda-pemuda untuk menyertai UMNO pada masa? Dia sometimes dia kena orang yang lama, yang berpengalaman, selesaikan kerja yang orang muda mungkin tak cukup berwibawa untuk deliver. Kalau nak bandingkan Arman pun 49, beza satu tahun je. Dan sehingga hari ni belum pernah kita dengar singa UMNO umur dia bawah 40. Tak ada. Yang dah sebut nak bertanding Asmuni pun 40 lebih ke? Ini kita kena faham lah. So setakat ini hari singa UMNO yang saya pernah dengar masih lagi berusia 62 tahun. Jadi tak mustahil. Tak mustahil kalau singa UMNO punya umur tu kita turunkan menjadi 50. UMNO ni pemuda kena vokal, pemuda kena lantang. Kita orang muda ni, dia ni bersifat rebellious. Dia mahu pemimpin yang memperjuangkan nasib mereka. Dia nak pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia nak pemimpin yang memperjuangkan isu-isu rakyat, isu-isu tentang peluang pekerjaan dia, tentang masalah-masalah mereka, sama ada masalah e-hailing ke, masalah vaksinasi ke, masalah di tempat kerja ke, masalah nak keluarkan duit KWSP ke. Semua ni benda yang kita kena pertimbangkan, kan?